Hari ini saya baca berita Hanayo membuat laporan polis terhadap satu fitnah yang dikeluarkan oleh pemuda PAS di Belah Kelantan tentang penganjuran sukma. Pemuda PAS mendakwa bahawa Kementerian Belia dan Sukan telah mempolitikkan sukma di mana menafikan hak bagi Kelantan untuk menganjurkan sukma yang sepatutnya diadakan pada 2004, tak salah saya, 2004 pula. 2024, ya. 2024 ke 2028 macam itulah. Anda boleh baca dalam laporan masa kini. Tetapi kenyataan itu dinafikan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo, di mana dia mengatakan bahawa dia telah pun menaikkan dalam Facebook dia tentang pertemuan dia dengan Esko Sukan Negeri Kelantan, dan mereka telah berbincang, bersepakat dan bersetuju bahawa Kelantan bukanlah tuan rumah bagi sukma dalam masa yang terdekat ini, atas sebab Kelantan belum lagi mempunyai persediaan yang mencukupi untuk menganjurkan sukma. Jadi keputusan telah dibuat melalui pertemuan antara Menteri Sukan dan juga Esko berkenaan. Tetapi macam mana pula pemuda PAS menyatakan bahawa Hanayo mempolitikkan selaku Menteri Belia dan Sukan, dia menggunakan kuasanya untuk menafikan hak Kelantan. Ini satu fitnah terhadap menteri tersebut, dan Hanayo telah membuat laporan polis. Itu dia. Dia tak hadir mesyuarat, yang hadir mesyuarat Esko. Esko sendiri tahu apa yang berlaku dalam mesyuarat, kan. Keputusan yang dibuat dipersetujui bersama, tetapi bila dia tak hadir, dia nak kata pula Hanayo gunakan kuasa. Inilah yang kita rasa amat kesal sekali, kerana tak habis-habis dengan fitnah. Mentang-mentanglah Menteri Sukan ni daripada DAP, kan. Bila DAP aja dia bersangka jahat. Ini DAP lah ni, tak suka pada Kelantan, tak suka pada kerajaan Islam Kelantan, tak suka kepada parti Islam. Oleh sebab itu dia tak bagi Kelantan jadi tuan rumah. Inilah di antara fitnah-fitnah yang dia buat kepada Menteri Sukan. Jadi Menteri Sukan, Hanayo ni walaupun kita nampak orang yang kuat bekerja, orang yang boleh bertoleransi. Sebelum ini pun dia banyak luluskan peruntukan sukan di Kelantan. Dia luluskan dan diberikan sama rata. Apa keperluan-keperluan yang ada di Kelantan diberikan juga, tidak dinafikan. Tapi dia tetap menjadi mangsa kepada fitnah. Jadi saya setujulah bila Hanayo buat laporan polis. Sebab kalau tak buat laporan polis, lebay-lebay ni pijak kepala. Kan? Macam Anwar. Dulu Anwar ni dia malas sangat sebenarnya nak saman orang, nak buat report polis ni. Tetapi orang pijak kepala. Semakin lama semakin melampau, kan. Sebelum ini dalam parlimen kita tengok bagaimana dia cuba nak main fitnah dalam parlimen. Akhirnya memakan diri sendiri, memalukan diri sendiri. Lala sekali kena tarik balik perkataan dalam parlimen berkenaan dengan perarakan LGBT kononnya. Konon-kononnya nak jadi hero dalam parlimen. Biar anak muda yang mengikuti perbahasan di parlimen secara live akan memperlihatkan orang PAS ini memperjuangkan Islam. Ini perhimpunan perarakan LGBT. Bukan main lagi. Lala sekali speaker tanya, kamu pasti ke himpunan tu LGBT? Tapi ada dalam tu, kumpulan tu, dia kata. Soalannya, kamu pasti ke himpunan itu adalah himpunan LGBT? Saya tak pasti, tuan speaker. Ini perangai lebay. Dia memfitnah dulu, baru nak dapat kepastian. Ini bukan Islam, saudara. Ini bukanlah akhlak Islam. Akhlak Islam itu pertama sekali pandangan kita mesti positif. Pandang positif dulu. Lepas itu siasat. Dapatkan bukti. Barulah kalau tak betul kita nyatakan tak betul. Jangan kita terus pandang yang buruk, kemudian bila orang tanya, saya tak pasti. Ini bukan standard ahli parlimen yang Kuantan itulah. Itu bukan standard. Menandakan bahawa dia datang ke parlimen dengan tangan kosong, dengan otak yang kosong, tak membuat research, tak membuat homework. Sepatutnya apa saja yang dia nak hujah dalam parlimen, dia kena research dulu. Buat homework dulu, cari data dia, fakta, cari dia punya apa yang perlu dia hujahkan. Kemudian barulah kita berhujah dalam parlimen. Kalau kita tak tahu,
Ya, lebih baik ucapan kita itu berbentuk pertanyaan, tak apa. Ya, sepatutnya bagi ahli parlimen Kuantan itu bila dia nak berucap, dia kena sebutlah. Ya, dia kena sebut, saya ingin bertanya kepada Dewan Yang Mulia ini, apakah perhimpunan Hari Wanita yang berlaku di hadapan Sogok itu, apakah ia dianjurkan oleh Hari Wanita ataupun dia dianjurkan oleh kumpulan LGBT. Jadi saya mahu pihak kerajaan memberikan jawapan. Ya. Kalau berbentuk pertanyaan tak apa. Menandakan kita ni orang yang bijak di dalam berhujah. Sebab bila kita tak tahu fakta, kita bertanya. Dalam agama Islam pun diajar begitu, ya. Tak tahu, tanya. Jangan tak tahu, kita tunjuk pandai. Ya, lelah sekali makan diri dan memalukan. Nah, samalah juga dengan pemuda PAS di Kelantan ni. Dia tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam mesyuarat di antara Menteri Sukan dengan Esko Kelantan. Ya? Esko Lebay pun ada dalam mesyuarat tu. Dia tak tahu apa yang berlaku dalam mesyuarat, apa yang dibincang dalam mesyuarat dan apa yang diputuskan dalam mesyuarat. Dia tak tahu. Tapi dia tak nak tanya. Ya, bodoh sombong. Nak tunjuk hero dengan orang Kelantan. Terutamanya nak tunjuk hero kepada anak muda di Kelantan. Tengok aku. Aku berani lawan menteri. Akulah pejuang Islam. Akulah mujahid. Sebab tu aku sound menteri. Kenapa dia nak tiri ke Kelantan? Sepatutnya Kelantan boleh jadi tuan rumah. Kalau Kelantan jadi tuan rumah Sukma. Dia kata, wahai kaum muslimin, muslimat yang dikasihi. Kalaulah Kelantan jadi tuan rumah Sukma. Ya, kita akan menyaksikan bagaimana sukan renang itu memecah rekod dunia di mana perenang-perenang akan berenang di dalam air teh tarik. Kan? Sebab teh tarik begitu popular di Kelantan. Jadi kolam renang akan dipenuhi dengan teh tarik. Kan? Jadi adalah peserta-peserta Sukma yang akan berenang di dalam kolam renang teh tarik dan yang acara terjun juga akan terjun di dalam teh tarik. Ini tidak pernah berlaku dalam mana-mana sukan dunia. Hanya Kelantan yang boleh melaksanakannya, wahai saudara-saudari. Kan? Dia bangga kalau Sukma buat di Kelantan boleh berenang dalam teh tarik. Tetapi bijak jugalah Menteri Sukan. Dia tidak ada masukkan elemen politik di dalam keputusannya. Bila dia bincang sama Esko di Kelantan dan dia tahu di Kelantan ada masalah nak melaksanakan Sukma. Sukma ni bukan sikit-sikit, saudara. Nak anjur Sukma ni kena ada persiapan, setak gelanggang atau cara yang dijalankan itu mestilah menepati sebagai gelanggang yang diiktiraf oleh sukan-sukan, oleh majlis sukan. Kalau kolam renang itu mesti airnya elok, bersih dan tidak mencemarkan. Tapi kalau air minum pun, kita nak minum di Kelantan tu, air untuk rakyat minum pun tidak boleh kita jaga. Air karat, air teh tarik, nak minum pun tak boleh. Jadi lupakanlah cita-cita nak menjadi tuan rumah bagi sukan. Jadi kena baiki dulu kemudahan asas itu terlebih dahulu. Sebelum nak berbicara nak jadi tuan rumah Sukma pun belum lagi tuan rumah lagi sukan sukan C ke, kan, nak jadi tuan rumah macam-macam lah, peringkat antarabangsa, peringkat ASEAN ke, kan. Untuk Sukma budak sekolah je pun, sukan budak sekolah je pun, kan, itu pun kamu kena tentukan. Tapi bila kita tegur dia marah. Ini masalah lebay ni. Bila kita cakap, dia marah. Dia kata ni nak pelekehkan. Pelekehkan negeri orang Melayu Islam. Kita bukan nak pelekeh. Kita nak memperbaiki. Kita kena terima kelemahan kita. Kalau kita tak mahu terima kelemahan kita dan tidak belajar untuk menerima teguran, tak nak berusaha untuk memperbaikikannya, maka kita akan berada di tahap itu sampai bila-bila. Tak boleh orang nak tegur, tak boleh orang nak kritik. Sebab kita dah biasa di dalam kumpulan walaon. Dalam kumpulan walaon, okeylah. Tak siapa nak kritik tuan guru dia. Tuan guru dia bohong, temberang pun tak apa.
Kan? Tak siapa berani kritik. Tetapi kalau kita nak jadi manusia bermaruah, kita harus membuka minda kita supaya orang lain boleh berikan pandangan, kritikan dan sebagainya. Ini masalah dia bila kita cepat koyak. Ya? Orang tegur kita tak boleh. Ya? Tapi dia fitnah orang boleh. Serupa juga seperti mana katanya program ziarah gereja. Dalam parlimen kata juga. Kan? Dia kata orang Islam, anak muda Islam pergi gereja meneja. Last sekali Menteri Belia Sukan kata tak ada. Ya, ada list nama pergi. Kemudian ziarah tu berlaku bukan sekali. Bertahun tahun dulu pun dah buat. Ziarah tu tidak ada kena-mengena agama. Datang situ bukannya ada padri yang buka kitab untuk kita belajar. Tak ada. Syarahan tentang agama pun tak ada. Datang supaya tunjuk kepada masyarakat. Ya, yang ziarah tu, inilah gereja tempat ibadat bagi orang Kristian. Ini dia tempat dia. Sama juga kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang bukan Islam datang ke masjid kita. Dia nak tahu rumah ibadat orang Islam macam mana. Apakah setelah dia datang ke masjid kita maka dia pun berbondong-bondong memeluk agama Islam? Tidak. Ya? Bukan berlaku macam tu. Sama jugalah adakah anak muda bila tengok rupa bentuk gereja ataupun kuil, maka mereka berbondong-bondong untuk mengikuti agama Kristian ataupun agama Hindu. Tidak. Ya? Sebenarnya kepercayaan agama ini dia tidak dipengaruhi oleh kita melihat gereja. Takkanlah tengok gereja terus masuk agama. Tengok gereja terus masuk agama. Ya? Kalau macam tu umat Islam akan jadi bertambah ramai. Sebab ramai yang bukan Islam pergi tengok masjid kita. Masjid kita banyak. Ya? Malahan rumah ibadat yang paling banyak dalam Malaysia ini adalah rumah ibadat orang Islam. Ya? Satu masjid tu, satu kampung tu kadang sampai 2 masjid. Rumah ibadat paling banyak adalah rumah ibadat bagi orang Islam. Kalau melihat rumah ibadat sahaja boleh mengubah akidah ataupun agama seseorang, bertambah ramailah orang Islam dalam Malaysia ini. Ya, sebab ramai akan melihat masjid. Ya, ramai orang Cina pergi mana-mana dia nampak masjid tepi jalan. Masuk kampung nampak masjid. Maka bertambah ramai orang Islam. Sebab dia tengok masjid je dia masuk agama tu. Tengok tepi rumah ibadat je dia masuk agama tu. Ya? Inilah masalah bagi kita. Ya? Macam mana kita nak majukan negara kita? Ya? Kalaulah dalam rakyat negara kita ni tidak mengenali agama di antara sesama kita. Mengenali agama itu bukan bermaksud kita yakin ataupun kita beriman dengan agama berkenaan. Ini sebagai satu ikatan mahabbah supaya kita tidak menghina agama orang lain. Ya? Kalau kita tidak diajar tentang rumah ibadat agama-agama lain, kita bimbang generasi akan datang, dia nampak je kuil, nampak je gereja, dia baling batu, baling ini, baling itu. Ya? Mereka anggap gereja ini satu benda yang tak baik. Maka harus kita musnahkan. Baling batu, bakar gereja. Ini tak bagus. Dan Islam pun melarangnya. Islam melarang untuk kita merosakkan rumah ibadat agama lain. Jadi nak elakkan generasi-generasi, terutamanya generasi muda, generasi baru supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam, ya, maka ada baiknya sekiranya mereka mengenali. Ya, kalau bentuk macam ini kuil, ini tokong, ini gereja, jangan diusik, jangan dicemarkan, ya, jangan dimusnahkan, jangan dikhianati. Ya? Nanti kalau kita tidak biasakan dengan macam tu, dia gunakan alasan, mana saya tahu, saya tak tahu itu gereja, saya ingatkan rumah apa, saya baling-baling ajalah dia tu. Saya ingatkan ini rumah untuk ajaran sesat, maka saya pun bakar dia tu kan. Jadi itulah tujuan dalam Malaysia Madani ini, kita nakkan remaja berfikiran positif. Bagaimana dia kena hormati agama orang lain agar orang lain juga menghormati agama kita. Ya, ini bukan masalah liberal. Ada orang dia kata bila kita nak didik anak muda macam ni, inilah liberal. Nak menyamaratakan agama. Inilah kebodohan kita. Ya? Kalau itulah tafsiran bagi liberal, apakah perintah-perintah, ya, hukum-hukum
Yang Allah turunkan melalui Al-Quran itu adalah liberal. Banyak sekali dalam Al-Quran menyatakan bahawa kita kena menghormati agama orang lain. Kita mesti jaga keselamatan rumah ibadat orang lain. Jangan kita pergi musnahkan rumah ibadat orang lain. Jangan kita pergi musnahkan, tak kisahlah apa-apa pun, di dalam rumah ibadat agama lain. Ini Islam sendiri mengharamkan perbuatan tersebut. Tak ada pahala pun kalau kita mengkhianati rumah ibadat orang lain, tak ada pahala, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Sebab kalau ini dibenarkan dalam Islam, maka rumah ibadat kita juga akan dikhianati oleh orang lain. Maka akan berlakulah perpecahan di kalangan manusia ini. Tugas Islam kita adalah menyeru ke arah kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah billati hiya ahsan. Serulah ke arah Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ini dianjurkan oleh Islam. Tapi kalau kita menunjukkan keganasan kita, kerakusan kita, sifat kita yang jumud, kita nak dalam negara kita ini hanya Islam saja, tak ada dah agama lain, maka kita musnahkan rumah ibadat orang lain, maka saudara, Islam tidak akan berkembang. Bahkan Islam akan dipandang buruk. Imej Islam akan dipandang sebagai agama yang membawa kepada keganasan. Jadi kita kena tunjuklah akhlak Islam yang betul supaya bangsa-bangsa lain akan hormat kita. Nak tengok manusia yang berdisiplin, mereka tengok umat Islam. Nak tengok manusia yang bersifat akhlak yang baik, mereka akan tengok kepada umat Islam. Nak tengok kepada orang yang bertolak ansur, yang suka bersedekah, jadi tengok kepada umat Islam. Kalau ada ciri-ciri ini ada kepada umat Islam, insya-Allah yang bukan Islam akan bertambah tertarik dengan Islam. Tetapi kalau kita hanya bercakap tentang perpecahan, pantang aja sikit, kita pun kata ini nak menghina agama Islam, ini nak menghina agama Islam, inilah LGBT. Macam mana orang hormat kita? Kita apa-apa hal lagi kita dah sangka buruk. Yang jadi wakil rakyat pun tak boleh nak pamerkan akhlak yang baik. Yang jadi wakil rakyat adalah orang yang membawa fitnah. Jadi pelik apanya kalau anak muda di bawah sana akan memandang serong kepada yang bukan Islam. Sepatutnya kita orang pemimpin, apatah lagi seorang wakil rakyat, ahli parlimen, sepatutnya kita lah tunjuk contoh yang baik kepada anak muda. Apatah lagi kita dalam parti yang menggunakan jenama Islam. Sepatutnya kita lah kena tunjuk akhlak Islam itu, kan? Bagi sesama kita dalam Islam pula, kita hendaklah berpegang kepada ajaran Islam yang akan menyeru kepada perpaduan, penyatuan umat Islam. Jangan kita pusing ayat Quran. Bila sebut penyatuan umat Islam tu apa dia? Penyatuan umat Islam itu hanya akan berlaku apabila parti Melayu Islam itu bersatu. Bersatu, parti bersatu bersama dengan PAS, maka itulah penyatuan umat Islam. Kalau tak bersatu dengan PAS, itu bukan penyatuan. Tak bolehlah kita pergi spin Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak mengaitkan mana-mana parti sekalipun. Al-Quran mengajar kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tak ada pun nak kata PAS kena bersatu dengan UMNO barulah penyatuan Islam. Tak ada. Umat Islam yang bersyahadah, dua kalimah syahadah, tak kiralah parti mana sekalipun, diminta untuk bersatu padu. Umat Islam dalam PAS bersatu padu dengan umat Islam dalam UMNO, bersatu padu dengan umat Islam dalam keadilan, bersatu padu dengan umat Islam dalam amanah, dalam DAP, dan DAP pun ada orang Islam. Mana parti pun, kecuali gerakan mungkin tak ada kot. Kalau ada, adalah. MCA mungkin tak ada kot. MIC mungkin tak ada kot. Kalau ada pun diminta untuk bersatu padu. Tahu parti itu ke tepi dulu.
Sebab itulah keluar arahan supaya masjid tidak membenarkan ya pengajaran agama yang berbentuk politik kepartian. Ya. Maksudnya bukanlah Islam itu mengasingkan politik dan agama, tak. Ya. Politik dan agama tidak boleh dipisahkan. Itu betul. Ya. Kalau berpisah politik dan agama, maksudnya sekular. Ya, politik dan agama tidak boleh dipisahkan. Mesti seiring. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh adalah politik kepartian. Itu dia beza dia. Ya. Ada orang yang salah faham. Macam Haji Hadi ni, dia tak faham-faham duduk politik berpuluh tahun. Ya. Bukannya orang baru dalam politik Haji Hadi ni, saudara. Lama. Dia ni otai ni, ya. Dia dengan Mahathir lebih kurang. Dia lama. Tapi apakah Mahathir lama dalam politik dia bertambah baik? Tak. Lama dia dalam politik, dia tambah jahat. Bukan bertambah baik. Sepatutnya dia lama dalam politik. Dialah orang paling matang dan orang yang paling baik dalam politik. Tetapi lama dia dalam politik, dia bertambah jahat. Lagi panjang umur dia, lagi banyak langkah-langkah jahat dia nak buat. Hari ni pun dia tak habis lagi. Ya. Walaupun dah dihukum oleh rakyat, hilang majoriti, hilang deposit. Dalam paling raya. Parti dia hilang deposit dengan dia sekali hilang deposit. Apakah dia serik? Dia tak serik, saudara. Ya, selagi cita-citanya untuk menggagalkan kemarahan Anwar Ibrahim, ya, dia akan lakukan apa saja. Hatta dia menyembah dan melutut di depan parti UMNO ke, parti PAS ke, parti apa sekalipun, parti Ibrahim Ali ke, dia sanggup melutut. Asalkan kalau orang itu sanggup bersama dengan dia untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ini politik Mahathir. Ya, dia politik lama. Tapi lama dia bukan tambah baik. Ya, lama dia bertambah buruk. Dia macam pokok yang orang panggil pokok apa tu? Pokok ara, tahu tak pokok ara? Yang besar, ya. Dia punya batang dia besar. Satu pemeluk, dua pemeluk. Lama, berpuluh tahun dia hidup pokok ara ni. Ya, sampai berhantu. Ya, berhantu, saudara, pokok ara ni. Nak tebang tak boleh, ada hantu tunggu kat situ. Punya lama puluh tahun, beratus tahun pokok ni. Ya, sampai jentola nak potong dia pun tak boleh. Sebab apa? Ada hantu jaga situ. Tak berani orang nak potong. Pokok tu lama tapi berhantu. Jadi, kita nak bagi tahu dengan Mahathir lah. Jangan jadi macam pokok ara ni. Ya, semakin lama semakin bergantung, semakin lama semakin bergantung. Jangan. Ya, tidak bermanfaat kepada sesiapa pun. Ya, sepanjang hidup kamu dimaki orang. Ya, setiap hari ada orang nak mendoakan dia. Bilalah nak mampus orang tua ni kan. Sebenarnya mendoakan orang mati pun tak boleh sebenarnya. Tapi ada lah yang mendoakan. Ya, apakah kita nak jadi macam tu? Kita nak orang mendoakan kita agar dilanjutkan usia, diberi kesihatan yang baik, ditambahkan rezeki dan mendapat keredaan Allah SWT. Itu doa yang kita nak daripada orang lain. Tapi kalau doa tu maki dia, hamun dia setiap hari, sampai dia sakit sikit pun orang kata mampuslah cepat, itu tak bagus lah. Adalah something wrong lah pada kita. Sebab apa? Sebab lama kita hidup menyusahkan orang. Lama kita hidup, kerja kita nak fitnah orang. Jadi nak tahu ciri-ciri orang yang baik ini, lagi lama dia hidup, lagi orang sayang. Contoh dia macam apa? Macam almarhum Tok Guru Nik Aziz. Sampai dia pejam mata pun, sayang dan kasihnya orang sehingga pada hari ini. Walaupun dia berada dalam tanah dah sekarang ini, saudara. Dah mati bertahun dah. Orang masih lagi menyebut sampai dalam parlimen orang sebut. Yang sebut kebaikan Tok Guru Nik Aziz ini bukan sahaja orang Islam. Disebut berkali-kali oleh orang bukan Islam. Ahli parlimen daripada DAP banyak kali memuji-muji nama Tok Guru Nik Aziz. Ya. Yang paling lantang dalam parlimen Jurutung contoh. Ya. Dan beberapa pimpinan DAP yang lain. Ya. Selalu menyebut nama Tok Guru Nik Aziz ini adalah sebagai pemimpin politik yang baik, seorang ulama Islam yang baik. Ya. Sebab apa? Sebab dia menggunakan pendekatan bil hikmah. Ya. Berbaik sangka dengan orang lain. Walaupun dulu pun, saya nak beritahu lah, ya, dulu pun DAP ni, ya, bukan sekarang, dulu pun DAP kadang-kadang ada pandangan-pandangan dia yang juga mengguris hati kita. Ya. Tetapi pendekatan Tok Guru Nik Aziz berjaya melembutkan hati beberapa pimpinan PAS. Sehingga kan
Tun Guru Nik Aziz tidak pernah membawa PAS keluar sewaktu dalam Pakatan Rakyat dulu dengan DAP. Ya. Bahkan dia cuba menjinakkan beberapa pimpinan DAP yang memandang Islam itu macam rasis. Tun Guru Nik Aziz adalah orang yang mengimbangkannya. Dan akhirnya dia berjaya menarik perhatian orang bukan Islam. Ya, sejarah membuktikan, bukan cakap-cakap. Ya. Kita masih ingat lagi dalam PRU, dalam Pakatan Rakyat dulu, bagaimana orang Cina yang bukan Islam ini memakai baju PAS. Ada logo PAS. Ya, orang Cina pakai t-shirt gambar Tun Guru Nik Aziz. Orang Cina tidak segan silu memegang bendera PAS. Orang Cina juga pandai-pandai juga masa itu sebut takbir. Sebagaimana mereka selalu sebut reformasi. Dulu reformasi ni orang Cina sebut, orang India sebut, orang Melayu sebut, orang asli sebut. Kadazan Iban pun sebut. Bila sebut reformasi, semua pandai sebut reformasi. Waktu itu, ya, dia masa era reformasi. Macam itulah Tun Guru Nik Aziz dulu. Dia membawa gelombang itu. Sampai orang Cina pun pandai sebut takbir. Ya, biar orang PAS ceramah takbir. Orang Cina pun Allahu Akbar. Dia menjadi ikut gelombang yang dibawa oleh Tun Guru Nik Aziz menaikkan nama PAS itu. Sehingga orang Cina begitu yakin dengan parti Islam. Ya, tidak ada masalah ketika itu. Ya, apakah ketika itu dalam Malaysia tak ada LGBT? Ada puak-puak ni, puak-puak LGBT ni saudara. Bukan baru ni wujud. Bukan semenjak daripada Pakatan Harapan perintah dulu. Ya, bukan sejak Kerajaan Paduan ini perintah dulu baru lahirnya LGBT. Ya, kumpulan LGBT ni di zaman Nabi Lut lagi ada dah. Ya, mana-mana dunia kalau kita pergi, bahkan di Arab Saudi pun ada kumpulan-kumpulan ini. Cuma apakah kita beri mereka kuasa ataupun kita iktiraf mereka, itu saja. Ya, di bawah Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan yang lalu sebelum dikhianati, apakah kita iktiraf? Kita tidak iktiraf. Kerajaan Perpaduan ini hari ini yang memerintah, apakah kita iktiraf? Kita tidak iktiraf. Berulang kali disebut oleh menteri di luar parlimen, dalam parlimen, kita tidak pernah iktiraf. Tetapi adakah dia wujud dalam negara kita? Ya, dia wujud. Sebab selagi ada syaitan dan iblis, selagi itulah adanya kumpulan LGBT ini.